banyak negara-negara dah keluar daripada pandemik ni, dah jadi endemik dah. Kita semua dah divaksin. Bukan sekali, 2 kali, bukan 2 kali, 3 kali. Ni dengar-dengar nak masuk tahu berapa kali lah, saya pun tak tahu dah. Dah divaksin dah. Kalau orang yang kena COVID itu, tetapi kesannya kecil, maknanya dia imunisasi itu sudah berkesan dalam sistem masyarakat kita. Tapi kenapa? Nak ditakut-takutkan kita. Supaya apa? Supaya jangan keluar mengundi. Sepatutnya 1 Mac, border kita dah dibuka. Orang Singapura boleh balik, kita boleh pergi Singapura. 1 Mac. Tapi kenapa nak ditangguh? Sebab apa? Sebab pilihan raya negeri Johor. Bagi menyusahkan pengundi-pengundi. Dia tahu penyokong-penyokong kita berada di sana. Sebab mereka bermaklumat. Itu sebab di Melaka saya tak nafikan. Puluhan ribu penyokong Tegar kita tak dapat keluar mengundi. Takut keluar mengundi. Tetapi cabaran bagi kita 2. Pertama, kalau kita pecahkan undi kita, maka Barisan Nasional akan menang. Macam di Melaka juga. 38% jadi kerajaan. 62% jadi pembangkang. Ketua pembangkangnya akulah. Undi banyak. Tapi berpecah belah. Johor jangan ikut itu. Yang kedua, mesti keluar mengundi. Kalau kita tak keluar mengundi, penyamun-penyamun pun menang. Dan kita pula berkata, orang masih sokong penyamun. Tak, rakyat Johor takkan sokong dia. Tapi oleh kerana kita tak keluar mengundi, menanglah dia, walaupun dia sikit. Sebab itu kita mesti ada kesedaran. Pendengar-pendengar kita, yalah kadang-kadang kita kata duduk Kuala Lumpur, apa nak balik pilihan raya 5 tahun, dia kata. Dan kadang-kadang kita selalu sebut, dia kata, malah nak campur politik lah. Kerana orang politik ni semua sama je. Saya beritahu, sebenarnya kehidupan kita semuanya berkaitan dengan politik. Kalau kita tak ambil tahu, yang hancur adalah diri kita, keluarga kita, negara kita. Mana kehidupan kita yang tak ditentukan oleh politik? Beras yang kita makan, siapa yang tentukan harga dia? Dan beras apa yang kita makan? Sama ada 5% hancur, 15% hancur, atau memang hancur balau punya? Orang politik. Orang politik yang tentukan harga beras, yang tentukan berapa persen beras hancur yang nak dimakan oleh rakyat semuanya. Anak kita sekolah, kasut dia, baju dia, beg sekolah anak-anak kita tu berat tak berat. Tadi saya pagi ada buat program back to school. Beri anak-anak yang kurang upaya, ini don saya beli beg sekolah, baju sekolah. Tapi saya bila pergi, saya tengok beg sekolah budak sekolah rendah ni, ya Allah, besar. Bukan main besar. Saya pun sendiri terkejut sebab saya pun anak adalah darjah 6 kan. Jadi dah besar sangat. Tapi kalau saya fikir darjah 1, darjah 2 beg besar macam tu, ya Allah. Hari-hari anak kita nak bawa beg besar macam tu. Siapa yang tentukan anak kita bawa beg besar, bawa buku banyak? Siapa yang tentukan? Orang politik. Sama ada anak kita nak bawa 3 buku atau nak bawa 30 buku sekali, itu ditentukan oleh orang politik. Kasut dia, bukan kata kasut yang dia nak pakai, warna kasut tu pun ditentukan oleh orang politik. Baju dia pun begitu. Mana kehidupan kita tak ditentukan oleh orang politik? Kita kerja, gaji kita 1,200. Siapa yang tentukan? Orang politik lah. Kalau dia kata 1,500, 1,500 lah. Kalau dia kata 1,800, 1,800 lah. Sebab apa? Sebab dasar dia yang buat. Orang politik yang buat. Kehidupan kita. Ni yang kita pakai duk tutup macam ni. Siapa yang tentukan? Orang politik. Hari tu penceramah kena pakai no. Kalau tak pakai penutup, kena RM1,000. Datang seorang orang politik tu, dia kata, saya syorkan tak payah pakai. Tu tak payah pakai. Tengok kuasa orang politik. Tak payah pakai. Maknanya kehidupan kita ni duk terpelekop macam tu. Orang politik. Jangan kata, saya tak nak campur politik. Sebenarnya kehidupan kita, pendapatan kita, pendidikan anak-anak kita, harga barang kita, masa depan kita, semua ditentukan oleh pemimpin-pemimpin politik. Kita jadi susah kerana itu. Macam saya sebutkan tadi, dana yang sepatutnya kekayaan itu diberikan kepada rakyat, tetapi dicuri oleh pemimpin. Malaysia ini bukan kes 1MDB saja tau. Jangan anggap bahawa bila kita berlawan dengan penyalahgunaan kuasa tu 1MDB saja. Tak. Presiden UMNO, apakah tak terkait? Menteri-menteri termasuk ahli-ahli parlimen di Johor ini, apakah tak terkait? Pemimpin-pemimpin Johor, termasuk bekas menteri besar dulu. Bekas menteri besar, bukan kita tak tahu.
Saya pun pernah jadi ketua menteri, saya tahu macam mana orang kira pasir. Kan? Bukan saya tak tahu. Jangan dia kata macam dia tu malaikat. Dia pun juga terkait dengan banyak juga isu-isu itu.